Sebenarnya maksiat ni ibarat minum air laut. Kita dahaga, kita nak minum air, dan kita minum air laut, apa akan jadi? Yang akan terjadi adalah kita akan bertambah haus. Dahaga kita tak akan hilang, bahkan kita akan bertambah haus. Macam tu juga maksiat. Maksiat ni sebenarnya kadang-kadang kita nak rasa puas, dan kita memilih maksiat untuk memuaskan diri kita. Tetapi percayalah, maksiat takkan berjaya memuaskan diri kita sampai bila-bila. Lagi kita buat, lagi, takkan puas sampai bila-bila. Itulah kesan maksiat. Dan maksiat sifatnya memang ketagih. Apa-apa jenis maksiat. Kita isap rokok, ketagih. Tengok video lucah, ketagih. Berzina, ketagih. Couple, ketagih. Tengok drama, ketagih. Semua dosa memang sifat dia ketagih. Dan amat susah untuk tinggalkan. Sebab tu, benda first sekali kita kena buat, jangan sesekali cuba untuk buat maksiat. Sebab sekali kita dah try, nak tinggalkan benda tu sangat susah. Tetapi yang kedua saya nak sentuh, bila kita dah terjebak dengan maksiat dan bila kita nak berubah, sebenarnya ada maksiat yang bergantung pada iman kita. Maknanya kalau iman kita tinggi, insya-Allah kita dapat tinggalkan maksiat tu secara total. Tetapi ada maksiat yang dia tidak bergantung pada iman sepenuhnya, tetapi dia bergantung pada iman dan juga psikologi. Contohnya benda-benda yang ketagih ni lah. Kadang-kadang kita dah tahu benda tu salah, dan kita tahu benda tu dosa, dan kita rasa bersalah bila buat dosa tu. Tapi kenapa kita buat juga? Sebab kita dah ketagih. Sebab dosa tu dia dah main dekat otak, dah ketagih, dia dah main psikologi. So, saya akan ajar kepada semua cara-cara nak tinggalkan maksiat yang kita ketagih. Saya namakan cara ni sebagai teori memanipulasikan setan. Dengar baik-baik. Teori memanipulasikan setan. Kebiasaannya, setan dan iblis ni, dia akan goda kita untuk buat maksiat. Senang cakap, setan akan goda kita untuk buat benda yang membuatkan dia untung dan kita rugi. Dan setan akan sedaya upaya untuk elakkan kita daripada buat benda yang dia rugi dan kita untung. Sebab tu dia goda kita buat dosa supaya dia untung dan kita rugi. So, teori memanipulasikan setan ni, kalau korang buat, insya-Allah lepas ni setan yang akan goda korang untuk jangan buat maksiat. Macam mana tu? Pertama, setiap kali kita buat satu dosa, kita denda diri kita dengan satu amalan yang pahala dia lebih besar daripada dosa tu. Sebagai contoh, kita tengok video lucah. Contoh, kalau kita tengok video lucah, kita denda diri kita, kita baca Quran satu juzuk. So, bila kita baca Quran satu juzuk, satu huruf dah 10 pahala. Satu juzuk berapa ribu huruf, darab dengan 10 lagi. So, kita akan dapat beratus ribu pahala. Dan baca Quran pun ada fadilat dia, Allah ampunkan dosa. So, setan akan ragu-ragu. Kalau aku goda dia tengok video lucah, dia dapat dosa. Tapi nanti dia denda diri dia, baca Quran satu juzuk. Baca Quran satu juzuk, diampunkan dosa, lepas tu dapat beratus ribu pahala lagi. Saya ada kawan, dia buat maksiat. Apa dia buat? Dia puasa 3 hari. Sehingga dia dah puasa lebih 40 hari untuk meninggalkan maksiat. Saya ada kawan, setiap kali dia buat satu maksiat, tengok video lucah ke apa dia buat? Dia denda diri dia baca 50 muka surat buku agama. Sampai sekarang dia dah baca ribuan buku surat buku agama, dan akhirnya dia berjaya tinggalkan maksiat. Ada kawan saya, dia sedekah RM50 setiap kali dia buat maksiat, sehingga dia dah sedekah lebih daripada RM10,000 semata-mata untuk tinggalkan maksiat. Akhirnya bila kita denda diri kita dengan satu amalan yang pahala dia lagi besar daripada dosa tu, amalan-amalan yang kita buat tu akhirnya membuatkan kita rasa nikmat, dan perasaan nikmat tu akan membuang perasaan bonok bila bermaksiat. Satu. Kedua, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan tu akhirnya akan menutupi keburukan tu. Ketiga, setan sendiri akan teragak-agak untuk menggoda kita, sebab dia tahu kalau kita buat maksiat, kita akan denda diri kita dengan amalan yang cukup besar. So, atas pertimbangan tu, akhirnya dia yang akan goda kita supaya jangan buat maksiat tu, supaya kita tak baca Quran satu juzuk. Itulah teori memanipulasikan setan.